This is why the Leg Adinang gazetted 22nd July as Sarawak Independence Day as public holiday for anak-anak Sarawak, no matter where you are in Sarawak, in Malaysia, and all over the world, to celebrate your own ways on this day. COVID-19 cannot stop the spirit of anak-anak Sarawak celebrating Sarawak Independence Day. This year is more meaningful as after 1 year of disruptions, hardships, and suffering, but it also shows the best spirit of Sarawak solidarity in saving lives, saving livelihoods, and with our vaccination success, having 2 doses or more than 50%, it's time for us to celebrate freedoms in Sarawak. There are a number of cultural performance, songs, video presentation throughout the hybrid events with some digital recordings, others in person to make it an interesting show, a new norm living with the virus. What is important is that we have high creativity, cooperation, and commitments from all Anak Sarawak talents locally and overseas to ensure all Sarawakians can enjoy the celebration at the comfort of their homes. I would also like to take this opportunity to express my appreciation and thanks to all our frontliners and healthcare workers who have been beyond extraordinary in their efforts since 2020 to ensure that people of Sarawak remain safe from COVID-19 pandemic. This is very good achievements, shows that the exemplary leadership and guidance of our Yang Amat Berhormat Chief Ministers Datuk Patinggi Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Haji Openg and our Deputy Chief Minister Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ungar as Chairman of SDMC have helped us to tackle these unprecedented challenges of COVID-19. We must also convey similar gratitude to all those have shown genuine concerns and volunteerism to help the needy people through their various contributions of food, PPEs, face masks, hand sanitizers, oxygen, and other necessary items. They comprise those from the NGOs as well as individuals who have had time and efforts to give such donation to those in need in this very trying time. Our frontliners, our concerned citizens are indeed the unsung heroes of Sarawak. Their displays of patriotism, volunteerism in helping other fellow Sarawakians are beyond the call of duty. This is truly the spirit of Sarawak. Jaga Sarawak, baik-baik. This spirit of patriotism is what we need for the sake of our beloved Bumi Kayalang, and COVID-19 give us opportunity to bring all Sarawakians together as a nation. This call is very much in line with the theme of this year's celebration, which is Sarawak Gemilang untuk semua. Let us all appreciate and understand the purpose of this celebration as a sign of gratitude for our beloved Sarawak. As Sarawakians, we must remain united in facing the challenges ahead to ensure that our state will achieve the glory as aspired. I hope that all Sarawakians will also continue to follow the SOP set by the government for our own safety, security, as we start living with COVID-19 in our community. Before I end my speech, I would like to thank all members of the organizing committee led by Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Negeri in successfully organizing this event. Kita jaga kita. Into Sarawak, jaga Sarawak. Stay strong. Sarawak Gemilang untuk semua. Selamat menyambut Hari Sarawak tahun 2021.
Baik, demikian tadi tayangan video ucapan alu-aluan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian yang merupakan Menteri Bertanggungjawab sambutan perayaan Hari Sarawak 2021. Dan selepas ini atur cara akan diteruskan dengan persembahan tayangan video aspirasi Sarawakku Sayang yang menyampaikan mesej berkenaan semangat juang rakyat dan juga keprihatinan pemimpin. Dan sebaik saja selepas persembahan tayangan video aspirasi Sarawakku Sayang ini, kita akan dapat sama-sama ikuti juga amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, untuk tarikh-tarikh penting antaranya 22 Julai 1963 dan juga 16 September 1963, bertitik tolak dari tarikh tersebut, Sarawak membina persefahaman dan pemuafakatan antara masyarakat berbilang kaum dalam membentuk jati diri sebagai anak Sarawak yang kuat, bersatu padu dan harmoni. Baik, kita ke pentas utama sekali lagi untuk mengikuti tayangan video aspirasi Sarawakku Sayang. Sarawak membina persefahaman dan permuafakatan antara masyarakat berbilang kaum dalam membentuk jati diri sebagai anak Sarawak yang kuat, bersatu padu dan harmoni. Didiami oleh 27 etnik utama, menjadikan Sarawak sangat unik dari segi adat, budaya dan bahasa. Seiring kemajuan, ekonomi, sosial, infrastruktur, teknologi dan digital, Sarawak antara negeri termaju di Malaysia. Sarawak kaya dengan kepelbagaian sumbernya, membolehkan ekonomi negeri ini berkembang pesat bagi memacu usaha-usaha pembangunan agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Under the ordinary expenditure, a sum of 9.832 billion ringgit is proposed for 2021. Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menyasarkan pembangunan kawasan luar bandar dan ke arah ekonomi digital. Sarawak sangat lantang dalam memperjuangkan hak-hak Sarawak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Perjanjian ini adalah salah satu perjanjian yang sekata antara semua negeri di dalam Malaysia. MA 63 telah mewujudkan intipati Memorandum 20 Perkara Perjanjian Pembentukan Malaysia antara Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara dan Sarawak. Antara intipati tersebut adalah untuk memastikan hak-hak dan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak terus terbela dan terpelihara. Kemajuan yang kita kecapi sekarang adalah hasil dari keringat dan perjuangan para pemimpin terdahulu dalam memelihara kedaulatan bumi bertuah ini. Dalam usaha memastikan Sarawak mampu berdaya saing di era digital ini, Kerajaan Negeri Sarawak telah menubuhkan pelbagai sektor dan memperkenalkan pelbagai tindakan ke arah ekonomi digital seiring dengan kemajuan digital dan teknologi terkini. Melalui penganjuran Persidangan Antarabangsa Tahunan Ekonomi Digital Sarawak (IDEX), 8 tindakan utama dilaksanakan ke arah ekonomi digital, iaitu penubuhan DBOS, pengujudan SMA, pengujudan SDAG, meningkatkan kelajuan infrastruktur ICT, kampung digital, promosi Sarawak sebagai lokasi pusat data plan digital untuk Sarawak, serta promosi e-pembelajaran kepada generasi muda. Okay, Alhamdulillah, Tok capaian internet di kawasan Tok semakin baguslah. Jadi dalam tempoh PKP itu proses PGPR anak-anak di sekolah berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih Kerajaan Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Kerajaan Sarawak telah melaksanakan dokumen Strategi Ekonomi Sarawak 2018-2022 yang mengandungi 47 tindakan strategik pembangunan ekonomi digital. Sektor utama yang ditekankan adalah sektor pertanian, industri pembuatan 4.0, pelancongan,
Bandar Pintar, kesihatan digital, e-dagang, kerajaan digital dan sosial pemboleh ubah, infrastruktur, kemahiran dan bakat, penyelidikan dan pembangunan, inovasi dan keusahawanan, big data, keselamatan cyber dan keterangkuman digital. Dengan adanya inisiatif digital ekonomi yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, kita harap ia dapat memanfaatkan seluruh warga Sarawak. Tambahan lagi dengan adanya liputan 4G yang menjadikan internet semakin laju. Kita harap ia dapat memanfaatkan lebih lagi para peniaga kerana kini mereka dapat memasarkan produk mereka di platform media sosial. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Kerajaan Negeri Sarawak amat prihatin akan keperluan rakyatnya. Untuk itu, pelbagai inisiatif diperkenalkan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. 2021年是一个5G 发展迅速的年代，随着网络的发展，沙捞越政府是在这方面给予我们很大的支持，所以我也是通过网络成交了很多的客户。所以在这里，我们要谢谢阿班哥，谢谢沙捞越政府 ，Happy Sarawak Day。 Terima kasih. Mula-mula aku minat Sarawak Pay, aku sampai nemu. Tapi dah aku belajar, senang rupanya. Yang main keberurusan, lepas aku nak ibu mic cash. Terima kasih Abang Jo dengan Kerajaan Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Kesemua inisiatif ini juga memberikan impak kepada pembangunan yang menyeluruh dan inklusif, antaranya pembinaan jambatan penghubung antara kawasan luar bandar dan bandar yang memudahkan rakyat untuk bergerak ke satu destinasi ke destinasi yang lain. Kerja-kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur dan ameniti kampung tradisi di bawah Urban Renewable Program, mempergiatkan projek rumah mampu milik untuk rakyat, perkhidmatan bas sekolah percuma kepada setiap murid dan pelajar ke sekolah-sekolah di bandar utama negeri ini, penggunaan elektrik percuma kepada 5,000 buah rumah panjang di seluruh Sarawak, subsidi air percuma sehingga 11,300 liter yang bernilai RM5 untuk setiap isi rumah di negeri ini. Setelah diumumkan ada bantuan 450 dan 1,000 untuk ibu bersalin, kami rasa bersyukur sebab ada juga duit untuk anak kami di masa hadapan kelak. Terima kasih Kerajaan Sarawak. Saya berbangga sebagai rakyat Sarawak sebab Sarawak bebas hidrogen G2G, lagipun bas hidrogen top free. Atau terima kasih kepada Kerajaan Sarawak sebab dijual agak melau itu bas hidrogen. Okey, terima kasih. Senang dah kita dah dapat disediakan oleh kerajaan. Kami pun tidak lelah berantar-berantar dengan anak lagi. Bingung dengan keselamatannya. Bas pun percuma juga. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak. Terima kasih Abang Jo. Terima kasih untuk Kerajaan Sarawak sebab mengirimkan untuk KOE. Terima kasih betul-betul sebab yang memudahkan KOE kerja di pelanggan terbaik. Bekalan atak maang uat tengah umat senang kerja kami terbantu senang mayo daven saya kena pekerjaan sawah ambil umat ini bekalan kami tadi. Kami tu nyalah datang beli barang tu pakai Golkar. Ya, kami tu rasa terima kasih lah dengan Abang Jo dan Kerajaan Sarawak lah mula Golkar tu pakai kami belanja. Kami nak ucap terima kasih menalah dengan Kerajaan Sarawak lah. Sejak mohon yang baru dia dapat penuh mai matak pakai mai matak dua barang untuk pasar dapat menambahkan pendapatan dia. Terima kasih Kerajaan Sarawak. Unity in Diversity. Itulah gambaran kehidupan rakyat Sarawak.
dalam kepelbagaian, rakyat Sarawak hidup dalam suasana penuh harmoni dan saling hormat menghormati dengan semangat anak Sarawak dalam sanubari masing-masing. Keharmonian ini ditunjangi oleh lanskap kepimpinan kerajaan negeri yang kuat dan stabil. Ianya menjadi pemangkin kepada pembangunan dan kemajuan negeri. Kita sepatutnya rasa bersyukur kerana dapat menikmati kemudahan pembangunan dari projek kerajaan Sarawak. Mungkin ada kerajaan yang stabil, yang kuat, yang prihatin macam dipegang oleh Abang Jo. Tidak apa-apa kita nak merasa apa pembangunan macam ini tu. Ada airnya, ada pembangunannya, raya barunya, macam-macam lah. Terima kasih kerajaan Sarawak. Terima kasih juga dengan kita Abang Jo. Kita nang jadi tokboknya. Selamat Hari Sarawak. Sarawak gemilang untuk semua. Mengenali Sarawak bukan sahaja pada namanya, tetapi kepada gemilangnya nama bumi Kenyalang di persada Malaysia dan dunia aman. Jaga Sarawak, itu Sarawak. Sarawak, gemilang untuk semua. Baik, demikian tadi tayangan video ataupun persembahan tayangan video aspirasi Sarawak Aku Sayang yang menyampaikan mesej berkenaan semangat juang rakyat dan juga keprihatinan pemimpin. Jadi seperti yang kita sedia maklum, tarikh 22 Julai telah diisytihar sebagai cuti umum di Sarawak. Harapnya kita tidak sahaja menikmati hari 22 Julai ini sebagai cuti umum ya, tapi harus mendalami erti di sebalik sejarah yang ada pada tarikh 22 Julai itu. Jadi berikut ini pula sama-sama kita ikuti amanat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak. Kita berikan tumpuan ke pentas utama untuk sama-sama menghayati amanat daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Hari Sarawak. Yang berhormat rakan-rakan timbalan-timbalan Ketua Menteri, yang berhormat Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan dan Menteri-Menteri Negeri, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, yang berhormat Menteri-Menteri Muda, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan, puan-puan, termasuklah rakan-rakan kita yang melihat majlis ini secara maya dan juga menerusi TVS, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada semua yang hadir pada malam ini dan kepada semua anak Sarawak di mana sahaja mereka berada. Pada tahun ini, seperti pada tahun lepas, kita tidak merayakan Hari Sarawak dalam skala yang besar oleh kerana pandemik COVID-19. Namun, saya percaya kekangan yang dihadapi tidak melunturkan semangat kita sebagai anak Sarawak untuk memperingati peristiwa yang amat penting dalam lipatan sejarah negeri Sarawak setelah berada lebih 100 tahun dalam tangan kuasa asing, bermula dari pemerintahan keluarga Brooke. Pada tanggal 22 Julai 1963, rakyat Sarawak diberi kuasa oleh pihak koloni British
untuk mentadbir negeri sendiri atau kuasa self-rule. Pihak British telah menyerahkan kuasa untuk mentadbir negeri ini kepada rakyat Sarawak sendiri dengan pelantikan Ketua Menteri kita yang pertama, iaitu Mendiang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ningkan, dengan kabinet pertamanya terdiri daripada anak-anak Sarawak sendiri. Kita amat menghargai dan merakamkan ucapan terima kasih kepada Allahyarham Bin Sri Adnan Sateng yang telah mengisytiharkan 22 Julai sebagai Hari Sarawak dan cuti umum untuk memperingati hari yang amat penting ini. Saya amat berharap 22 Julai akan terus menjadi titik permulaan bagi memperkukuhkan perpaduan, keharmonian dan budaya saling hormat menghormati antara rakyat Sarawak yang berbilang bangsa, keturunan dan agama. Pada hari ini genap 58 tahun. Pentadbiran negeri Sarawak sudah berada dalam tangan anak Sarawak sendiri. Banyak yang sudah dicapai, namun banyak yang masih perlu dilakukan untuk mencapai impian kita semua sebagai anak Sarawak ke arah menjadikan Sarawak sebuah negeri yang maju dan rakyatnya berpendapatan tinggi. Saya amat yakin kita boleh mencapai impian ini menjelang 2030 jika kita semua berusaha dengan gigih dan memberi sepenuhnya tumpuan kepada matlamat kita untuk menjadi ekonomi yang maju dalam masa 9 tahun lagi mengikut acuan kita sendiri. Usaha untuk menangani pandemik COVID-19 adalah suatu ujian getir yang telah sedikit sebanyak memberi kita keyakinan bahawa Sarawak mampu melakukan dan mendapati apa saja rintangan dan mengalas apa saja tanggungjawab untuk memastikan negeri ini sentiasa berada di hadapan. Saya bagi pihak kerajaan GPS Sarawak ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak, khususnya anak Sarawak yang telah menunjukkan komitmen yang begitu tinggi supaya Sarawak mampu mendepani cabaran COVID-19 dengan penuh keyakinan. Saya telah melancarkan plan pasca COVID-19 pagi tadi dan saya begitu yakin bahawa semangat sebagai anak Sarawak yang dipamerkan ketika berhadapan dengan COVID-19 akan membawa kita kepada kejayaan untuk mencapai matlamat plan tersebut pada 2030 insyaAllah. During the pandemic for the past 1 year or so, we have often made decisions that are more suited to the conditions and situation in Sarawak. We respect the federal government and decision made at the federal level, but not every decision made in Putrajaya is suitable or practical for implementation in Sarawak. Sarawak adalah sebuah wilayah yang hampir sama besar dengan tanah Semenanjung
Dan kadangkala dengan kekangan sumber dan infrastruktur, agak sukar untuk pihak berkuasa kita melaksanakan keputusan yang telah dibuat di peringkat persekutuan. Terdapat contoh jelas, iaitu modifikasi kepada proses pemberian vaksin yang membolehkan rakyat kita di luar bandar diberi suntikan vaksin dahulu, kemudian barulah didaftar di dalam aplikasi MySejahtera. Kerana kita akur bahawa sukar bagi saudara dan saudari di rumah-rumah panjang dan kampung-kampung untuk mendaftar dan mengakses MySejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kerajaan GPS, pimpinan saya sentiasa memberi perhatian kepada dasar yang berpandangan jauh untuk memastikan kejayaan ekonomi negeri ini pada masa hadapan. Ketika menghadapi pandemik COVID-19, kita telah menetapkan dasar bahawa langkah jangka panjang untuk memeranginya ialah dengan mempercepatkan program pemberian vaksin kepada rakyat kita. Tindakan seperti menguatkuasakan PKP adalah langkah jangka pendek dengan kesan yang tidak kekal. Alhamdulillah, dengan program pemberian vaksin yang mendapat sokongan daripada pelbagai pihak, lebih daripada 70% rakyat kita sudah menerima vaksin dos pertama dan lebih daripada 40% bagi dos kedua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pelaksanaan program menyediakan infrastruktur jalan raya, jambatan dan pelabuhan termasuk infrastruktur internet adalah juga langkah jangka panjang atau pelaburan untuk mengangkat status ekonomi negeri ini kepada tahap yang setanding dengan negeri-negeri atau negara-negara yang sudah maju. Tanpa kemudahan infrastruktur yang moden dan efisien, ekonomi negeri ini tidak akan mampu melangkah ke era ekonomi yang lebih gemilang dengan pantas. Program pembangunan infrastruktur di bawah kerajaan GPS melibatkan pembinaan jalan utama kedua atau the second trunk road, jalan raya pesisir pantai dan 11 buah jambatan merentasi sungai-sungai yang besar dengan anggaran kos keseluruhan sebanyak 11 bilion ringgit. Ini akan tidak berkendak kontol. Ini adalah jambatan tol free kepada rakyat Sarawak. Program pembangunan infrastruktur juga melibatkan kawasan pendalaman, iaitu kawasan Hulu Rajang di bawah URDA ataupun Upper Rajang Development Area, kawasan tanah tinggi, iaitu HDA ataupun Highland Development Area, dan kawasan utara, iaitu NRDA, Northern Region Development Area, yang kesemuanya diletak di bawah bidang kuasa Rekoda dengan peruntukan sebanyak 4.5 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, penubuhan Petros, iaitu syarikat minyak dan gas negeri Sarawak, bukan suatu tindakan yang memberi pulangan serta-merta. Petronas, syarikat minyak nasional,
mengambil masa 20 ke 30 tahun untuk mencapai status yang ada sekarang. Petros baru saja ditubuhkan pada 2017 dan perjalanannya masih jauh untuk menjadi sebuah entiti Sarawak yang kukuh dan berdaya saing. Walau apapun, Petros sudah berjaya setakat ini untuk memperteraikan perjanjian dengan Petronas melalui perjanjian penyelesaian secara komersial atau CSA pada 7 Disember 2020 untuk membolehkan Sarawak mengambil bahagian yang aktif dalam industri minyak dan gas di negeri ini. Baru-baru ini, Petros telah pun menganugerahkan award kepada syarikat yang berjaya untuk meneroka medan minyak di daratan berdekatan Miri dan Marudi. Perkembangan ini amat bermakna kepada negeri Sarawak kerana ia menandakan negeri ini sudah mempunyai kawalan penuh terhadap sumber minyak dan gasnya di daratan berdasarkan Ordinan Pelombongan Minyak 1958 atau Oil Mining Ordinance 1958. Towards this, Petros is finalizing its inaugural petroleum contract and joint operation agreement for Block SK433 with Petra Energy Development Sdn Bhd and joint venture partner Usma Energy Venture SK433 Sdn Bhd. Petros wholly owned subsidiary Petroleum Sarawak Exploration and Production Sdn Bhd, Petrosep, will also be an equity partner in the petroleum contract, contributing specialist expertise towards the success of this joint venture. Effective 1st January 2021, Petros EP has also entered into 2 offshore Sarawak production sharing contract as a non-operating equity partner and placing Petros EP in 3rd place behind Petronas Carigali and Shell in terms of working interest share of current gas production in Sarawak. Petros EP is also in good position to enter several offshore Sarawak exploration blocks by end of this year. In the downstream based on the Gas Distribution Ordinance 2016 ataupun DGO 2016, Petros is working closely with other state entities to increase the domestic gas utilization through implementation of various initiatives under the Sarawak Gas Roadmap umbrella. To capture greater value locally from upstream gas production and contributing to socio-economic growth through job creation for Sarawakians. Since 1st January 2020, Petros is a single entity for the supply, sale and distribution of domestic gas to industrial and residential customers with ownership and operatorship of Bintulu and Miri gas distribution system. With Sarawak DGO 2016, Sarawak Ministry of Utilities manages full licensing rights over the liquefied petrol gas LPG market in Sarawak effective 1st June 2020. Petros LPG is expected to enter Sarawakian homes and businesses in coming weeks, starting with our capital city of Kuching and gradually expanding across the state. Perjalanan kita untuk mendapatkan pulangan yang lebih adil dalam isu minyak dan gas di negeri ini bukanlah laluan yang mudah.
Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kerajaan GPS terpaksa berhadapan dengan Petronas di mahkamah untuk memutuskan sama ada Sarawak mempunyai hak untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk minyak dan gas dari negeri ini. Alhamdulillah, undang-undang memihak kepada kita anak Sarawak. Dan dengan kemenangan di mahkamah, Sarawak telah mendapat ulangan dari cukai jualan atau SST sebanyak 2.9 bilion ringgit dari Petronas bagi tahun 2019. InsyaAllah ia akan terus meningkat untuk negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dasar perindustrian Sarawak juga terus membuahkan hasil dengan cadangan pelaburan tambahan oleh 4 syarikat di kawasan perindustrian high-tech Samajaya dengan nilai pelaburan berjumlah 6.31 bilion ringgit. Sementara itu, zon perindustrian Samalaju juga dijangka akan menerima pelaburan bernilai 13.8 bilion ringgit dengan penubuhan sebuah loji pengeluaran keluli oleh sebuah syarikat yang melabur dari negara China. Ribuan rakyat kita, khususnya para belia, telah mendapat pekerjaan di Samajaya dan Samalaju. Dan dengan pertambahan pelaburan tersebut, sudah pasti peluang pekerjaan untuk anak muda kita juga meningkat. Hasil dasar yang berpandangan jauh, kerajaan Sarawak mampu untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyatnya melalui program perindustriannya. Baru-baru ini saya telah mengumumkan bahawa sebuah pusat penyelidikan penyakit-penyakit tropika atau Sarawak Infectious Disease Center atau SIDC akan ditubuhkan di Kota Semarahan dengan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit. Ia juga satu langkah jangka panjang berdasarkan penyelidikan dan pembangunan atau R&D yang juga harus diberi perhatian oleh kerajaan Sarawak supaya ekonomi negeri ini berjaya pada masa hadapan. Di bawah Perlembagaan Malaysia, perkara mengenai kesihatan awam adalah tanggungjawab bersama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Oleh itu, kerajaan negeri bertanggungjawab untuk mempertikatkan tahap kesedaran awam mengenai penyakit-penyakit berjangkit dan mengambil langkah-langkah bagi mengatasi penyakit yang mungkin merebak. The SRDC has initiated Memorandum of Understanding with the Australian National Phenomena Centre Perth, Amelia Private Limited Singapore, Cambridge Spark, Unimas and Swinburne Sarawak to collaborate in the areas of biomedical sciences and human capital development. This will add to our current existing list of collaborators, including Cambridge Academy of Therapeutic Sciences, University of Cambridge. In future, we will explore engagement with universities such as University of Oxford, perhaps to develop programs to harness our rich biodiversity. I believe this initiative will help to pave the way to enhance the research culture in Sarawak, leading to a vibrant bioeconomy, capitalizing on our diverse cultures and natural resources. Di samping itu, Kerajaan Sarawak melalui Sarawak Energy Berhad juga menjalankan penyelidikan untuk menghasil gas hidrogen yang berpotensi untuk menjadi bahan bakar tanpa emisi pada masa hadapan.
dengan sumber asas yang ada khususnya air dan tren dunia pada masa ini ke arah pembangunan sumber kuasa yang bersih, saya yakin suatu hari nanti negeri ini boleh membina ekonomi yang berasaskan pengeluaran dan penggunaan gas hidrogen. Tuan-tuan dan puan-puan anak Sarawak saya hormati, walau apapun yang dirancang oleh kerajaan, peruntukan yang besar tidak menjamin kejayaan jika iklim politik tidak mengizinkan. Pergerakan politik dan perubatan kuasa antara parti politik akan menyebabkan keadaan tidak stabil yang tidak sehat kepada pembangunan ekonomi. Wang asing akan mengalir keluar dan para pelabur sudah pasti tidak akan melabur di negara-negara atau negeri-negeri yang terumbang-ambing dari segi suasana politiknya. Oleh itu, sempena hari yang penuh bermakna ini, marilah kita rakyat Sarawak sama-sama merapatkan kesetiakawan dan mengukuhkan persatuan dan keharmonian, dan sama-samalah kita menjauhkan negeri ini daripada politik yang membawa kepada perpecahan. Sama-sama kita berdoa agar Sarawak terus cemerlang untuk semua, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut Hari Sarawak. Sekian. Baik, demikian tadi amanat daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sempena sambutan perayaan Hari Sarawak 2021 pada malam ini. Dan untuk acara yang seterusnya, hadirin sekalian, bertemakan Sarawak Gemilang untuk semua. Hari Sarawak adalah platform terbaik atau cara diteruskan dengan segmen khas pentonim, persembahan lagu khas berjudul Sarawak Gemilang yang akan dinyanyikan oleh penyanyi tempatan Nora Fizah Busman, dan antara lain persembahan yang akan menyusul selepas itu persembahan medley lagu-lagu patriotik, juga akan diikuti dengan tayangan video I Am Sarawak, persembahan nyanyian medley lagu pelbagai kaum, video khas perjuangan kita, dan juga persembahan finale yang menampilkan lagu khas Sarawak Gemilang untuk semua, dan sebelum itu juga diisi dengan tarian kontemporari. Dan itu antara pengisian persembahan. Jadi di pentas utama ketika ini dapat disaksikan dan anda dapat mendengar bunyi untuk acara simbolik yang berlangsung di pentas utama ketika ini. Dan setiap rakyat Sarawak harus menghayati tarikh 22 Julai kerana ia begitu penting, malah menganggap sebagai hari keramat yang menandakan sejarah penubuhan Kerajaan Sarawak yang dipimpin oleh Mendiang Dato' Amar Tan Sri Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri ketika itu. Jadi dengan ini sama-samalah kita seluruh lapisan rakyat Sarawak, tak kira apa jua bangsa dan agama, untuk menghayati dan juga memahami erti sebenar sambutan Hari Sarawak yang diraikan setiap tahun pada tarikh 22 Julai ini.
Dan apa yang saya harapkan juga, semoga dengan tema sambutan pada kali ini Sarawak Gemilang untuk semua, program seperti ini berkesan menjadi platform untuk menyampaikan mesej kemajuan, pembangunan dan perpaduan negeri yang telah dikecapi selama ini, selain mengenang sejarah lampau yang menjadi tunjang keberadaan kita di bumi bertuah ini, Sarawak Ibu Pertiwiku. Di pentas utama ketika ini merupakan persembahan puisi, persembahan khas puisi dan pantomin yang memaparkan secara simbolik kesatuan rakyat berbilang kaum di Sarawak berganding bahu seia sekata dalam mengharungi waktu sukar kesan pandemik COVID-19. Baik, dan sebelum berpisah, ucapan jutaan terima kasih kepada anda yang setia bersama-sama kami dari awal hingga ke akhir siaran langsung ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan teknikal dari unit siaran luar RTM Kuching yang turut berada di lokasi bagi memastikan kelancaran siaran langsung pada malam ini. 2 malam kami berada di sini, saudara Husin Suini dan juga Bung Chun Chan, juga kepada rakan-rakan di bilik kawalan pusat RTM Kuching, rakan penyampai kita tadi sewaktu segmen Simfoni Wanani, dan selepas ini juga anda akan ditemani oleh rakan penyampai DJ Ashraf dalam pertemuan segmen Katra. Dan sehingga kita bertemu lagi, demikian yang kami bawakan dari Dewan Undangan Negeri ini. Saya Jumaatun Nama Ibrahim mengundur diri dan mengucapkan selamat Hari Sarawak dan jaga Sarawak into Sarawak. Assalamualaikum. Salam Ibu Pertiwiku, dan kita kembali bersama rakan penyampai di Konti. Silakan. Okey, baiklah, demikian